Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur kita kepada Allah SWT yang telah melimpahkan kurnianya dan nikmatnya kepada kita pada hari ini dalam mengikuti forum dan selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Turut juga terima kasih kepada para penonton yang menyaksikan forum kami pada hari ini. Jadi sebelum itu saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi Muhammad Azaf Ahmad Zafran bin Azli. Nombor metrik I20104361. Saya mewakili sebagai moderator yang mana forum pada hari ini kita akan membincangkan sedikit atau mengkongsikan tentang kebaikan dan keburukan faedah falasi media sosial terhadap masyarakat. Jadi kita akan berkenalan dulu dengan 3 panel jemputan kita pada hari ini. Yang mana panel pertama kita ialah saudari yang bernama Nur Izzati binti Razali. Panel kedua kita pula adalah saudari Nur Nadiah Akila binti Jafri. Dan panel terakhir kita saudari Nur Ainun Fariha binti Muhammad Syakir. Jadi forum pada hari ini terdapat 2 sesi, yang mana sesi pertama adalah sesi soal jawab. Yang kita akan ajukan beberapa soalan kepada panel kita dan setiap panel akan mendapat 1 soalan. Dan pada sesi kedua pula adalah sesi rumusan daripada forum yang telah dibincangkan, yang mana rumusan tersebut akan diterangkan oleh saya sendiri. Jadi sebelum kita pergi pada sesi soal jawab, saya akan menerangkan sedikit tentang apa itu falasi. Jadi falasi ini adalah suatu kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalam hujah, yang mana ianya dikuatkan oleh premis-premis dalam menyokong kesimpulan yang dibuat. Jadi hujah yang dimaksudkan dalam falasi ini adalah pendapat, iaitu sekiranya pendapat yang dikeluarkan itu lemah, dan premis iaitu kenyataan atau dakwaan yang digunakan dalam menyokong kesimpulan yang dibuat adalah tidak benar, maka akan wujud suatu falasi dalam sebuah maklumat yang ada. Dan kesalahan-kesalahan seperti ini biasanya berpunca daripada pemikiran kita sendiri juga. Yang mana pemikiran kritis ini dia memerlukan kepada logik sebenarnya. Jadi kita wajar untuk mengikuti atau mematuhi kepada aturan-aturan logik yang dah sedia ada. Jadi kita akan terus kepada sesi soal jawab, yang mana saya akan mengajukan soalan pertama ini kepada saudari Izzati. Jadi saudari Izzati, bolehkah saudari berkongsi sedikit apakah jenis-jenis falasi yang terdapat di dalam media sosial pada hari ini? Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada saudara moderator. Di sini saya akan mengupas satu persatu falasi yang ada dalam media sosial ni. Falasi pertama ialah falasi sikap. Falasi ini dia merupakan tindak balas kita terhadap apa yang kita terima berdasarkan nilai-nilai diri kita sendiri. Menurut Ainun dan Abdullah 2005, mereka mengatakan setiap orang mempunyai sikap yang berbeza dan selalunya sikap kita ni berkaitan dengan emosi. Dalam media sosial ni akan wujud golongan yang menyokong dan membantah suatu perkara, tidak kira benda tu benar ataupun salah. Sebagai contoh macam Ustaz Ibili ni dia suka menolong orang. Lepas tu dia suka post video, post gambar-gambar yang dia menolong. Dekat situ pun ada orang berbantah tindakan dia tu. Orang cakap dia niat nak menunjuk. Sedangkan dia bukan nak menunjuk, dia nak menarik orang untuk menyalurkan bantuan macam dia buat juga. Okey, seterusnya falasi seterusnya ialah falasi stereotip. Falasi stereotip ni ia merupakan tanggapan yang ditetapkan terhadap sesetengah jenis orang atau benda, tetapi tidak semestinya tanggapan itu betul di dalam realiti. Contohnya macam driver Myvi, kita selalu kata kalau mereka drive mesti kita akan cakap mereka ni akan bawa tak berhemah, akan bawa loklak, sebab kata orang utara kan.
di situ kita boleh nampak orang kita letakkan stereotip yang pemikiran yang bahawa pemandu Maybe ni akan berpuncak akan mempuncakkan kemalangan lah. Okey. Falasi seterusnya ialah falasi putar belik. Falasi ni merupakan hujah asal diputar belikkan oleh pihak lain dalam bentuk yang lebih melampau atau yang lebih menarik. Headline yang mereka letakkan ni tak sama apa yang mereka nak sampaikan. Macam contoh headline berita yang dimuat naik dalam Twitter seperti kerajaan China arah tiada sebarang upacara pengebumian untuk mangsa coronavirus. Sedangkan dalam isi sebenar mereka mereka sampaikan kerajaan China secara rasmi telah mengharamkan pengebumian dan acara-acara lain untuk disertai keluarga maupun sahabat berasal dari China. Nampak dekat situ headline dia lain, isu yang disampaikan dia lain. Isu yang disampaikan itu untuk family tak boleh join untuk pengebumian. Pengebumian boleh dilakukan macam biasa juga. Kan? Seterusnya ialah falasi ad hominem. Falasi ini merupakan falasi yang menolak atau menentang pendapat seorang dengan mencari kekurangan pribadi orang itu. Macam personal attack lah. Falasi ini sering digunakan apabila seorang kehabisan idea untuk menentang pandangan orang lain. Contohnya yang kita selalu dengar kan, dia ni belajar sampai SPM je, berapa nak dengar cakap dia. Yang seterusnya, contoh kita boleh dengar ni, alah dia ni pakai tudung pun tak ada hati nak nasihat orang. Kan? Kat situ kita selalu dengar benda tu kan. Okey, seterusnya ialah falasi argumentum ad ignoration. Dia ni falasi ni ialah hujah dari kejahilan tanpa alasan kuat. Satu pernyataan dianggap benar jika belum terbukti salah. Dan sebaliknya, ia berlaku apabila tiada bukti yang kuat. Contoh dia macam tiada bukti bahawa COVID-19 ni dia mudah disebarkan oleh manusia. Dan dia tak ada kaitan dengan kematian yang berlaku. Okey, seterusnya yang terakhir ialah falasi non sequitur. Falasi ini ialah kesimpulan yang dibuat tiada kaitan dengan premis yang dinyatakan. Contoh isu yang media sosial yang muncul kat media sosial, perogoh dan cara pemakaian salah siapa. Sedangkan dekat sini pemakaian bukan punca jadi jenayah rogol. Jenayah rogol ni berlaku atas hawa nafsu pelaku tersebut. Sedangkan orang yang pakai jubah, orang yang pakai baju kurung, budak-budak sekolah pakai baju kurung pun dirogol. Nampak tak kat situ yang berlaku ni hanya berlaku ni atas pelaku tersebut lah. Okey. Sekian daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Norizati atas perkongsian tentang jenis-jenis falasi terhadap media sosial. Jadi saya pasti media sosial ini akan berkaitan dengan masyarakat di sekeliling kita. Jadi saya ingin bertanya kepada Saudari Nadia, apakah kesan baik falasi media sosial ini terhadap masyarakat? Dipersilakan Saudari. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu saya nak tanya, jelas tak suara saya? Dengar tak? Okey. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab persoalan berkaitan kesan baik falasi media sosial terhadap masyarakat sekarang lah kan. So antara kesan baik yang saya dapat, yang pertama adalah menggalakkan masyarakat untuk rajin membaca. Ini kita boleh dapat daripada falasi putar belik seperti mana Saudari Izzati dah jelaskan tadi, yang mana masyarakat sekarang ni diorang lebih kepada baca tajuk akhbar saja. Sedangkan isi dalam akhbar atau isu yang nak disampaikan tu lain. Tapi selalu biasalah macam pemberita mesti nak bagi tajuk yang gempak-gempak supaya dapat menarik minat masyarakat . So bila diorang baca tajuk je, benda tu akan jadi salah faham lah. So
bila jadinya macam tu, kira macam kesan baik dia, kita ni dapat menggalakkan masyarakat untuk membaca, sebab kalau kita tak baca, kita tak tahu apa huraian terhadap isu tersebut lah kan. Okay, so kesan adalah mengeratkan hubungan sesama masyarakat. Yang mana contohlah macam dalam kes arwah Zulfarhan yang UPNM yang dia dibunuh dengan iron tu kan. Kan semua orang tahu benda tu violent. So apa yang kita tahulah, benda sekarang ni kita macam dah dengar berita yang si pelaku pun dah kena tangkap, semua dah dapat hukuman. So walaupun macam tu, still ada lagi yang backup si pelaku. So daripada isu ni kita dapat macam mengeratkan hubungan lah, sebab ada golongan yang sama pendapat untuk backup mangsa, ada golongan yang sama pendapat untuk backup pelaku kan. So dari situ kita macam bersama-sama untuk menegakkan benang yang basah lah, macam kita tahu benda tu betul, so kita nak tegakkan juga macam tu. Okay, seterusnya mengajar masyarakat untuk berfikir sebelum bertindak. Contohnya macam baru-baru ni tahu tak yang isu pasal Ustaz Ebilio yang ada video call dengan perempuan yang dikatakan macam gangguan seksual tu kan. So dari situ kita sendiri boleh fikir, yelah zaman sekarang ni zaman moden kan, zaman kita boleh edit macam-macam benda, kita boleh edit gambar, video. So benda tu macam kita tak tahu sahih ke tak. So kalau kita nak cakap lebih-lebih pun takut jadi fitnah. Kalau kita nak menindakkan pun, ustaz tu pun just manusia biasa. Kita pun manusia biasa, mesti ada buat silap kan. So itulah, daripada situ kita macam dapat mengajar masyarakat untuk berfikir dulu lah mana yang baik, mana yang buruk, supaya tak adalah benda tu terjadi fitnah ke apa ke. Okay. Seterusnya adalah menambah ilmu masyarakat. Okay, daripada jenis falasi non sequitur tu, kan dia macam contoh isu yang mempersoalkan cara pemakaian wanita atau perogol yang bersalah kan. So dalam isu timbulnya golongan atau puak yang macam mengeluarkan fatwa atau hujah-hujah diorang. Nanti adalah macam golongan yang cakap lelaki ni kena tundukkan pandangan, lepas tu perempuan ni kena labuhkan pakaian semua sebab nak elakkan lelaki pandang untuk timbulnya nafsu semua tu kan. So dari situ masyarakat boleh macam tahulah, kalau sebelum ni diorang mungkin tak tahu, oh ya ke ada hadis berkenaan kena tundukkan pandangan macam tu. So bila jadinya isu-isu yang macam tu, diorang pun dapat belajar lah sebersedikit macam tu kan. Okay, saya rasa itu je yang saya dapat, kesan baik falasi media sosial terhadap masyarakat. Seterusnya saya kembalikan kepada moderator lah. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Nadiah atas perkongsian dan penerangan yang sangat baik tentang kesan baik terhadap masyarakat ya dalam falasi media sosial ini. Jadi kita telah mendengar kesan baik daripada saudari Nadiah. Jadi soalan yang seterusnya saya akan tunjukkan kepada saudari Ainun yang mana soalan ini adalah berkaitan kesan buruk pula. Yang mana kesan buruk ini adalah terhadap masyarakat. Dipersilakan saudari Ainun. Okey, terima kasih kepada saudara moderator di atas soalan yang diajukan. Okey, penggunaan laman media sosial ni bukan sahaja mendatangkan kesan yang baik, malah ia mendatangkan kesan yang buruk lah, kesan yang negatif terhadap kalangan masyarakat. Iaitu penggunaan laman sosial melalui internet menyebabkan banyak penipuan dan pemalsuan.
banyak kes yang terjadi kata melalui internet ni, terutamanya dalam kalangan masyarakat pada era kemodenan kini. Antaranya penipuan laman web yang kini kian bermaharajalela. Bagi masyarakat yang tidak tahu, mungkin mereka ni akan menjadi mangsa kepada sindiket penipuan ini. Yalah, masyarakat zaman sekarang kan mudah mempercayai perkara-perkara seperti ini. Orang kata terlebih dahulu mereka selidik. Dan sebab mereka ni mudah percaya sekarang ni, mereka tak selidik dahulu. Kemudian selain itu, kesan yang kita dapat lihatlah pada hari ini, saudara-saudari sekalian, tentang penyebaran maklumat berita palsu tentang COVID-19 yang telah menimbulkan orang kata pelbagai persepsi dan reaksi negatif terhadap masyarakat. Jadi masyarakat akan bimbang tentang keselamatan vaksin ni. Dengan keselamatan vaksin ni, jadi mereka akan tercetusnya lah pelbagai spekulasi yang tidak benar tentang vaksin COVID-19 ni. Contoh yang kita dapat lihat berita tentang berita palsu tentang vaksin ni macam dalam grup-grup yang tersebar dalam grup-grup WhatsApp mak kita, grup-grup makcik bawang, grup anti-vax kan. Mereka akan cakap selepas kita suntik vaksin akan ada tarikan minit terhadap kawasan yang disuntik tu. Padahal disebabkan badan kita yang melekit ataupun berpeluh kan. Jadi kat sini oleh yang demikian kita yang selain yang kita dengar di selalu ayat yang kita dengar di corong-corong radio, di kaca televisyen kan, iaitu yang selalu dipesan iaitu kata jangan tidak pasti jangan kongsi. Saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Ainun atas kongsian tentang kesan buruk falasi media sosial terhadap masyarakat. Jadi kita akan lanjut terus kepada sesi kedua yang mana iaitu rumusan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi rumusan yang dapat saya simpulkan berdasarkan forum yang telah dibincangkan pada hari ini adalah kita telah mengetahui bahawa terdapat pelbagai jenis falasi dalam media sosial yang ada pada masa kini, dan kesan baik serta kesan buruk yang terdapat dalam yang berlaku terhadap masyarakat. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhannya, kita sebagai masyarakat, terutamanya masyarakat yang beragama Islam, haruslah atau wajarlah kita menyelidiki atau meneliti suatu perkara itu sebelum kita menyebarkan. Maksudnya informasi yang ingin dikeluarkan tu mestilah tepat dan benar. Seperti mana firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Yang mana maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa suatu berita, maka selidiklah dahulu. Jadi firman Allah tersebut telah sarankan untuk kita selidik suatu perkara sebelum kita menyebarkan kepada semua orang, kerana ia akan melibatkan suatu fitnah atau orang kata musibah di antara satu sama lain atau sesama negara kan. Jadi berikut adalah rumusan saya, rumusan bagi forum pada hari ini. Jadi saya akhiri forum kita hari ini dengan serangkap pantun yang membunyi, pergi ke kedai membeli sangka, dihadiahkan sangka kepada Fuad. Biarpun acara hanya sebentar, semoga forum kali ini bermanfaat. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.